Assalamualaikum, saya Muaz Saifing. Hari ini kita akan baca buku. Tajuk dia ialah Panduan Mencari Nafkah yang Dijanjikan Syurga. Jadi, buku ni panjang jugalah apa benda yang cuba nak disampaikan oleh si penulis ni. Okey, garis panduan dalam Islam. Islam dan perniagaan, bentuk dan tujuan perniagaan, pembangunan mental, rohani dan jasmani, harta sebagai alat bukan matlamat. Contoh di zaman awal Islam, peniaga yang dilahirkan melalui motivasi, keuntungan dan etika perniagaan Islam, keadilan dalam perniagaan, melaksanakan etika perniagaan. Okey, yang keduanya pula ialah pasal mengatasi kemiskinan, iaitu arti kemiskinan, pengurusan kemiskinan jiwa, pengurusan kemiskinan material dan mencari keredaan Allah SWT. So, yang ketiga pula, perniagaan yang menguntungkan. Sistem pembahagian pendapatan, sistem pembekalan barang, sistem jualan langsung, keperluan berniaga, perniagaan diceburi, ekonomi insan, peluang perniagaan, adab etika, berkat, sedekah dan bersyukur, kejujuran, saudagar permata. Yang keempat, menguruskan kekayaan dan perniagaan, sistem pengurusan harta dan perniagaan, dan juga perniagaan rezeki dan pengagihan harta. Topik yang kelima, kekayaan bukan faktor kejayaan dalam perniagaan. Topik yang keenam, langkah-langkah memajukan perniagaan. So, banyak jugalah apa yang nak sampaikan lah. Buku ni dah nampak macam nipis, tapi itulah. Jadi, apa benda yang kita boleh kongsikan untuk hari ni? Garis panduan Islam dan perniagaan. Islam adalah satu-satunya cara yang hidup yang lengkap dan sempurna. Ia menjadi peraturan dan garis panduan untuk manusia dalam segala aspek kehidupan, termasuk bidang perniagaan. Tujuan peraturan negara panduan adalah untuk memastikan kemaslahatan manusia dapat dipelihara dan segala unsur yang boleh merosak agama, jiwa, keturunan dan harta yang dapat dihalang. Okay, alright. Jadi, bentuk dan tujuan perniagaan. Salah satunya memenuhi tanggungjawab agama. Di antara tujuan perniagaan diwujudkan adalah untuk memenuhi tujuan agama yang sesuai dengan syariat Islam yang diturunkan, iaitu manusia yang didefinisikan sebagai pemeliharaan 5 perkara asas untuk kehidupan manusia, iaitu agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. So oleh itu Islam mengharamkan mafasid, iaitu segala yang boleh memberi kesan negatif dalam kegiatan perniagaan, kerana jelas ia boleh memberi kesan yang negatif terhadap pencapaian daruriyah, iaitu pemeliharaan kepada kelima-lima perkara ini. Umpamanya arak diharamkan oleh Islam. So salah satu contoh lah. Jadi okey, tak apa, kita pergi kepada kisah-kisah seterusnya. Perniagaan sebagai satu ibadah, yes, memenuhi sekiranya dilakukan dengan niat ikhlas serta bersesuaian dengan kehendak syariat Islam, seterusnya mendapat keredaan Allah SWT. Ini selari dengan satu kaedah fiqh yang bermaksud sesuatu itu wajib apabila yang wajib tidak dapat dilaksanakan tanpanya. So kita cakap pasal memenuhi tanggungjawab, keperluan diri secara sederhana, keperluan keluarga, keperluan masa depan dan membantu menghadapi perkara-perkara datang tanpa diundang, keperluan anak-anak di masa hadapan, dan perkhidmatan dan sumbangan sosial, termasuk berusaha meningkatkan agama Islam, membantu ke arah pencapaian matlamat negara seperti membasmi kemiskinan, menyediakan keadaan, menstabilkan harga, keselamatan dan lain-lain. So pembangunan mental, rohani dan jasmani. Ialah benda untuk explanation dia ulang cakap benda yang sama juga lah. Oleh itu amat jelas bahawa dalam Islam perniagaan bertujuan untuk membangunkan kerohanian mental dan jasmani, supaya manusia dapat melaksanakan tugas sebagai khalifatullah dengan sebaik mungkin. Itulah, ada sebagai alat bukan matlamat dalam Islam. Okey, sebenarnya harta sebagai alat bukan matlamat ni, bila saya dah cakap benda tu, sebenarnya kita semua pun dah faham sebenarnya. Apa sahaja yang kita lakukan untuk mencapai harta adalah dilihat sebagai alat untuk mencapai matlamat yang unggul, iaitu untuk mentaati Allah SWT dalam semua aspek kehidupan, sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran. Maksudnya
Tidaklah aku, Allah, menjadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku. Surah Az-Zariyat ayat 56. So itulah. So harta tu bukannya setia sama lama ni kan. Itulah. Jadi kita kita skip jugalah okey. Contoh di awal zaman, kita cakap pasal peniaga yang dilahirkan melalui motivasi. Salah satunya kita ambil contoh iaitu Abdul Rahman bin Auf. Beliau merupakan seorang peniaga yang cekap dan pandai berniaga. Beliau juga merupakan pedagang yang terkaya di Mekah. Setelah memeluk Islam, beliau meninggalkan segala hartanya di Mekah dan turut berhijrah ke Madinah. Sebaik saja ke Madinah, beliau terus mencari pasar untuk berniaga dan mampu bersaing dengan golongan pedagang yang sudah lama berniaga di sana, dan kemudian menjadi kaya. Hai, mata masuk abuk lah. Keuntungan dan etika. Okey, menjadi hak peniaga dan walaupun Islam menggalakkan umatnya untuk mencapai keuntungan dalam perniagaan, dan keuntungan adalah satu yang menjadi hak kepada seorang peniaga dari pandangan Islam, namun keuntungan yang diperolehi itu perlulah digunakan berdasarkan pemberian tujuan kewujudan sesuatu masyarakat. Adalah menjadi hak kepada pedagang untuk memperoleh keuntungan di atas usaha mereka menyediakan barangan yang berguna kepada masyarakat. Okey. Jadi, apa lagi yang ada kat sini? Etika perniagaan. Okey, etika perniagaan Islam. Dalam menggariskan etika perniagaan, Islam menjadikan prinsip tidak memudaratkan sebagai asas penting. So, dengan ini dia menghalang sifat dan tindakan negatif terhadap orang lain. Okey, kena sabar rujuk, prinsip ini boleh diperhatikan. Etika perniagaan je lah kan, jangan buat jahat orang lah. Apa benda yang nak disampaikan je sebenarnya pun jangan memudarat, jangan jualkan benda yang memudaratkan. Janganlah kita dalam keadaan memudaratkan. Tidak mudarat dan tidak memudaratkan. Itulah. So, first sekali yang kena dipastikan ialah niat yang betul. Seorang usahawan Muslim perlulah memastikan bahawa niatnya hanya untuk mencapai tujuan disebut dan mendapat kerana Allah SWT dalam segala aspek kehidupannya. Keadilan dan adil, ini sifat-sifat yang perlu ada lah kan. Lepas tu kita cakap pasal keadilan dan ihsan ni, kita disuruh melakukan keadilan, disuruh melakukan kebajikan, memberi sedekah, dilarang membuat perkara yang keji dan munkar, dan dilarang membuat kezaliman. So, macam biasalah keadilan perniagaan ni salah satunya ialah amanah dan benar. Tidak menyuruh barang, menjaga adab dan etika, tidak mengurangkan timbangan, tidak melampau dalam promosi, tidak terlibat dengan riba, tidak menzalimi pekerja, tidak mengeluarkan produk yang haram, menjaga kualiti, menjaga hak-hak pengguna, memenuhi kontrak yang dibuat, tidak melupakan ibadah yang lain, kontrak yang jelas dan sah. Okey, jom kita tengok pada kontrak yang jelas dan sah ni. Suatu kontrak itu sah sekiranya ia memenuhi perkara berikut. Tidak memenuhi perkara yang ditegah oleh syarat. Okey. Sempurna rukun syarat, iaitu rukun kita ada 4, iaitu penjual, pembeli, barang yang dibeli dan harga. Syaratnya ialah kedua-dua pihak sempurna akal dan cukup umur. Bagi yang tidak memenuhi syarat, bapa atau peniaga boleh menguruskannya. Tidak disekat dari menguruskan muamalat, termasuk orang yang muslim. Tidak dipaksa oleh mana-mana pihak. Jelas isi kontrak agar tidak timbul sebarang keraguan dan pertelingkahan. Syarat-syarat lain boleh ditambah asalkan tidak bertentangan syarat. Jadi larangan segala bentuk perjudian konform, harga yang berpatutan. Okey, apa lagi? Banyak cerita dia ni. Banyak. Mengatasi kemiskinan. Banyak cerita. Okey. Macam biasalah kalau mengatasi kemiskinan ni, kita cakap pasal sedekah dan zakat jugalah sebenarnya pun. Yang ni cuma apa yang ditulis ni ialah kemiskinan yang berlaku. Okey. Pengurusan kemiskinan jiwa.
So kita cakap pasal kemiskinan ni, adanya um, apa tu, profit yang kita ada, duit yang kita ada, yang kita dapat daripada orang ni, sebahagian daripada itu pun milik orang lain yang juga lah sebenarnya, macam kita pernah dengar sebelum ni. uh, Okay. So untuk pengurusan kemiskinan jiwa, qanaah. Qanaah artinya menerima dengan rela apa benda yang ada atau merasa cukup dengan apa benda yang dimiliki. Secara ringkas, qanaah mengandungi 5 perkara, yakni menerima dengan rela apa benda yang ada, memohon kepada Allah tambahan yang disertai dengan usaha dan ikhtiar, menerima dengan sabar akan ketentuan Allah, bertawakal kepada Allah dan tidak tertarik kepada tipu daya. Okeylah. Lepas tu kita ada zuhud. Zuhud mengikut istilah syarak bererti mengambil barang yang diyakini halal dengan kadar yang perlu sahaja. Pengertian zuhud sebegini dipakai oleh orang arif billah, iaitu orang-orang yang telah dekat dengan Allah SWT. Okay, alright. Ada beberapa lagi tak yang nak dikongsi? Itulah kita dah kata dah. Pasal pengurusan kemiskinan material, kaedah yang wajib salah satunya ialah zakat. Selain zakat, syariat Islam juga mengkhususkan sumber harta al-fai untuk orang-orang fakir dan miskin. Al-fai adalah harta yang diperoleh oleh kerajaan Islam daripada orang-orang kafir secara damai tanpa peperangan. So banyaklah rikaz. Selain sumber harta daripada zakat, al-fai dan gamimah yang wajib diserahkan sebahagiannya kepada golongan fakir miskin, terdapat satu lagi sumber harta dikenali sebagai rikaz. Rikaz adalah harta peninggalan orang-orang dahulu yang didapati terpendam di dalam bumi, di atas tanah, yang tidak mempunyai pemilik. Orang yang mempunyai harta tersebut wajib mengikhlaskan atau mengumumkan mengenai harta tersebut kepada orang ramai. Sekiranya tidak ada yang menuntutnya, maka 80% daripada harta rikaz menjadi milik orang yang dijumpainya, maka dalam baki 20 lagi dibahagi-bagi kepada golongan seperti yang terdapat di dalam pembahagian harta al-faid dan al-gamimah. Gamimah ni apa? Gamimah ni adalah merupakan harta rampasan yang diperoleh daripada orang-orang kafir melalui peperangan. Sebahagian daripada harta al-gamimah ditetapkan oleh syariat sebagai hak orang-orang miskin. Okay. So apa lagi kita nak beritahu kat sini ya? Kaedah wajib aradi. Wajib aradi merupakan satu pelaksanaan pada hukum asalnya tidak wajib, tapi kemudian menjadi wajib kerana berlaku satu keperluan semasa yang tidak dapat dipenuhi melainkan dengan melaksanakan perkara tersebut. So terdapat 5 mekanisme pengurusan kemiskinan harta di bawah kaedah wajib aradi, iaitu qardul hasan, al-mudarabah, waqaf, wasiat dan faraid. So ini Okay. Qardul hasan merupakan sejenis pembiayaan hutang. Di dalam pinjaman secara qardul hasan ini, orang yang memerlukan sumber kewangan seperti golongan fakir dan miskin boleh berhutang daripada seseorang. Dia hanya perlu membayar sejumlah wang yang dihutangnya sahaja tanpa dikenakan sebagai syarat untuk bayaran tambahan. Berdasarkan konsep ini, dikenali sebagai pinjaman kebajikan. Itulah golongan fakir dan miskin dapat mendapat kemudahan sumber kewangan untuk membayar keperluan asas dan kehidupan seharian mereka suatu lagi. Mudarabah pula merupakan sejenis pembiayaan modal, di mana prinsip al-mudarabah, golongan yang mempunyai sumber kewangan yang mengalirkan modal kepada golongan yang tidak mempunyai modal tetapi mempunyai tenaga keusahawanan untuk memanfaatkan modal tersebut dalam sebuah projek. Wakaf pula bermaksud penyerahan harta dan kepentingan pihak selain pemilik harta tersebut. Penyerahan harta tersebut terbahagi kepada dua jenis, iaitu penyerahan mutlak harta dan penyerahan manfaat harta untuk digunakan. So, wasiat merupakan satu lagi bentuk pengurusan kemiskinan harta bertujuan mengagihkan harta daripada golongan kaya kepada golongan miskin. Dan faraid, menurut istilah syarak adalah bahagian tertentu harta yang ditetapkan oleh syarat khusus untuk ahli-ahli waris seorang yang meninggal dunia. Kita akan buat part tu nanti ya.